Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semalam saya bercerita tentang masalah yang Anwar Ibrahim menghadapi tentang pembentukan kabinet. Siapa akan jadi timbalan Perdana Menteri? Berapa timbalan Perdana Menteri kesemuanya? 1, 2 atau 3? Siapa akan jadi Menteri Kewangan? Adakah Ahmad Zahid Hamidi diangkat sebagai timbalan Perdana Menteri seperti kehendak UMNO? Dan masalah ini masih tak boleh selesai lagi oleh kerana banyak sangat desakan dan permintaan dari rakan-rakan di dalam kerajaan dan kehendak semua perlu diambil kira. Tetapi jumlah kabinet ataupun jumlah ahli kabinet banding dengan berapa ramai yang nak jadi ahli kabinet tak imbang. So there's a problem. Too many people, one position, and there's too few position to give around. Tapi yang penting sekali ialah isu timbalan Perdana Menteri dan adakah Ahmad Zahid Hamidi diangkat jadi timbalan Perdana Menteri. Dan ini masalah, bukan saja masalah bagi Anwar tapi bagi UMNO dan Ahmad Zahid Hamidi juga. Ini kerana setahun dah UMNO dan orang macam Lokman Nur Adam berkata Ismail Sabri Yaakob tidak membantu Najib. Ismail Sabri Yaakob tidak mau campur tangan di dalam urusan mahkamah. Jadi Najib didapati bersalah, Najib dihantar ke penjara dan Ismail Sabri Yaakob tak buat apa-apa pun untuk membantu. Jadi perlulah parlimen dibubar, pilihan raya tergempar, PRU 15 diadakan supaya Ismail Sabri Yaakob boleh diguling, boleh dijatuhkan dan diganti dengan Perdana Menteri baru. Dan Perdana Menteri baru ini akan membantu Najib, akan selesaikan masalah Najib, akan tentukan yang Najib akan dibebas dari penjara, either melalui campur tangan di dalam urusan mahkamah ataupun kalau dah tak sempat nak sekat Najib dari dipenjarakan, maka melalui pengampunan di mana seminggu mengikut Lokman lah, seminggu selepas kerajaan baru dibentuk, Najib boleh diberi pengampunan. 1 minggu selepas kerajaan baru dibentuk dan selepas Ismail Sabri Yaakob diganti dengan Perdana Menteri baru, Najib boleh balik rumah. Najib boleh bebas dari penjara. Tapi sekarang ni dah lebih pada seminggu. Dan nampaknya Perdana Menteri baru yang UMNO taja untuk mengganti Ismail Sabri Yaakob belum lagi bertindak untuk bebaskan Najib supaya Najib boleh balik rumah. Tapi sekurang-kurangnya mereka sudah transfer Najib dari penjara ke hospital. And tak tahu betul tidak, tapi Najib dikatakan tidak menghadapi apa-apa masalah kesihatan ataupun sakit, tapi dihantar ke hospital supaya pemimpin-pemimpin politik boleh berjumpa dengan dia dan membincang isu-isu politik, terutama sekali isu pembentukan kabinet yang masih setakat ni tak boleh nak selesai. So kita tengoklah Najib akan lepas ni akan dihantar balik ke penjara atau akan duduk di dalam hospital selama-lamanya. Kita akan tengok keadaan situlah. But the important issue ialah Ismail Sabri Yaakob digulingkan. Ismail Sabri Yaakob dijatuhkan melalui pilihan raya. Melalui pilihan raya tergempar yang diadakan selepas parlimen dibubar. Dan matlamatnya, ikut Lokman dan budak-budak UMNO yang lain, ialah supaya Najib boleh dibebaskan dari penjara. Jadi ini satu masalah. Sekira Zahid Hamidi diangkat naik menjadi timbalan Perdana Menteri dan sekira Zahid Hamidi tidak bertindak, tidak membuat sesuatu supaya Najib boleh bebas dari penjara, maka sentimen UMNO
akan berpusing. The UMNO people will turn. Dan pemilihan parti akan diadakan dalam masa 6 bulan dari sekarang. Mereka kata mungkin bulan Mei kot. Pertandingan parti dan PAU UMNO akan diadakan. Dan adakah Zahid Hamidi boleh kekal sebagai Presiden UMNO? Sekiranya bulan Mei nanti, 6 bulan, 5-6 bulan dari sekarang, Najib masih di dalam penjara. Sebab ini matlamat bubar parlimen. Ini matlamat mengadakan PRU 15 tergempar. Supaya Perdana Menteri baru boleh membantu Najib bebas dari penjara. Ini janji UMNO. Ini kempen UMNO. Sebab apa Ismail Sabri perlu dijatuhkan melalui PRU 15 tergempar. So ini masalah saya rasa lebih besar dari masalah kabinet. Sebab kalau Zahid Hamidi diangkat menjadi timbalan Perdana Menteri, maka Zahid Hamidi perlu deliver melalui Perdana Menteri baru iaitu Anwar Ibrahim. Tetapi macam mana Anwar nak buat? Macam mana Zahid nak buat? Oleh kerana selama 8 tahun, semenjak bulan Disember 2014 sampai sekarang, sudah 8 tahun, mereka berkempen mengatakan yang Najib ni telah mencuri 50 bilion duit rakyat melalui satu MDB, dan Mahathir kata kemungkinan 100 bilion. Oleh kerana bukan saja yang 50 bilion dicuri, tetapi macam-macam kos lain. Misalnya kos guaman, legal cost. Banyak mana dah legal cost untuk nak saman sini, saman situ. Lawyer perlu terbang luar negara, duduk di luar negara berbulan-bulan. Ini semua kos. So, legal cost, travelling cost, interest cost, dan macam-macam lagi. So, 50 bilion sudah menjadi 100 bilion. Lebih-lebih lagi kalau kita ambil value, money value, iaitu 50 bilion 8 tahun dulu. Berapa hari ni? Sudah 70-80 bilion, termasuk kos-kos lain, interest, legal, dan macam-macam lagi. Tidak mustahil kalau satu MDB sudah jadi 100 bilion hari ini. Jadi macam mana Anwar dan Zahid Hamidi nak bertindak selepas kempen selama 8 tahun, dan yang menjalankan kempen ni ialah Mahathir. Mahathir suruh laporan polis dibuat pada bulan Disember. Khairuddin Abu Hassan telah diarah membuat laporan polis terhadap Najib pada bulan Disember 2014, iaitu 8 tahun dulu. Dan mereka berkempen di luar negeri. Mereka pergi ke England, mereka pergi Switzerland, mereka pergi US. Mereka berkempen tentang isu satu MDB sampai satu dunia sudah tahu cerita satu MDB. Dan selepas Pakatan Harapan menang pilihan raya tahun 2018, PRU 14, dia orang buat raid terhadap rumah Najib, apartmen Najib, dan dia orang panggil reporter-reporter TV semua. Media dijemput untuk menghadiri raid serbuan di rumah Najib, di apartmen Najib, dan dia orang umum bahawasanya 1.1 bilion cash, barang bernilai tinggi, kasut, handbag, mahal telah dirampas. Jadi terkejut, satu dunia terkejut, bukan saja Malaysia. 1.1 bilion cash, handbag. Ini teruk lagi pada Imelda Marcos, reporter duduk kata. Imelda Marcos pun tidak begitu teruk. Jadi mereka mula membandingkan Rosman Mansor dengan Imelda Marcos, Najib dengan Presiden Marcos. Jadi imej Najib ni teruk. Teruk dibuat oleh kerana kempen anti Najib, kempen anti UMNO, kempen anti Barisan menunjukkan yang pemimpin-pemimpin atasan UMNO, in fact bukan itu, semua pemimpin-pemimpin atasan UMNO ialah perompak. Mereka buat lagu Hoya he tentang Lanon dan sebagainya. Mahathir panggil Najib ni Lanon Bugis, perompak, dan macam-macam dia orang kata terhadap Najib.
kerajaan kleptokrat lah, kerajaan Lanon lah, kerajaan penyamun lah, pencuri lah. All sorts of things dia orang duk kata ke Najib. Najib, Rosmah, dan dia orang seret bukan saja Najib dan Rosmah, tapi termasuk anak-anak dia pun didakwa di mahkamah. Jadi apa yang mereka buat terhadap Najib, keluarga Najib, pemimpin-pemimpin UMNO yang lain tu, susah rakyat nak lupa, susah rakyat nak maafkan. Dan rakyat bergembira apabila diorang ni didapati bersalah dan dipenjarakan. Dan sekarang ni Ahmad Zahid Hamidi kena berusaha bersama Anwar Ibrahim untuk membebaskan Najib. Dan dia janji mengikut Luqman, seminggu selepas kerajaan baru memerintah, seminggu selepas Perdana Menteri baru mengangkat sumpah, Najib akan dibebaskan dan akan dibenar balik ke rumah dengan satu pengampunan yang akan diberi oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. It was a very tall promise. How are they going to deliver? Bagaimana Zahid Hamidi akan menunaikan janji mereka bahawasanya dengan tukar kerajaan, dengan Perdana Menteri baru mengangkat sumpah, maka Najib boleh dibebaskan. Dan Anwar Ibrahim disuruh angkat Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri, dan satu usaha pertama Zahid Hamidi kena laksanakan apabila mengambil alih sebagai timbalan Perdana Menteri. Zahid Hamidi perlu bertindak, berusaha untuk membebaskan Najib dari penjara. Jadi ini yang telah mereka janji. The problem is, diorang duduk ulang benda ni, repeat benda ni hari-hari. Kerana apa kita perlu jatuhkan Ismail Sabri? Kenapa kita perlu adakan pilihan raya tergempar? Kenapa kita perlu adakan Perdana Menteri baru? Oleh kerana Perdana Menteri yang ada, Ismail Sabri Yaakob, tidak membantu Najib. Ismail Sabri Yaakob tidak campur tangan dalam urusan mahkamah untuk tolong Najib bebas dari penjara. Ini yang dilaungkan selama semenjak tahun lepas sampai sekarang. And justifikasi kenapa perlu Ismail Sabri Yaakob ditumbangkan dan diganti dengan Perdana Menteri baru. Hari ini Ismail Sabri Yaakob sudah pun ditumbangkan. Kerajaan baru telah pun ambil alih. Perdana Menteri baru telah pun mengangkat sumpah. Dan janji-janji mereka, iaitu all this, semua yang mereka buat ni semata-mata kerana nak bebaskan Najib dari penjara, perlu ditunaikan. Dan ramai penyokong-penyokong bosku atau penyokong Najib menyokong UMNO dan Ahmad Zahid Hamidi oleh kerana usaha untuk membebaskan Najib. Kalau tidak ada usaha untuk membebaskan Najib, mereka akan rasa duka cita dan sentimen marah terhadap Zahid Hamidi dan juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan meningkat. The bosku supporters di dalam UMNO tidak akan lagi menyokong Zahid sebagai Presiden Parti dan menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, bukan saja Perdana Menteri Pakatan, tapi Perdana Menteri UMNO. Kita jangan lupa, Anwar is not Pakatan's Prime Minister. Anwar is also UMNO's Prime Minister. Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri bagi UMNO juga, walaupun dia bukan dari parti UMNO. Jadi sekiranya they fail to deliver, sekiranya janji yang mereka buat bahawasanya semua mereka buat ni semata-mata untuk membantu Najib, dan Najib tidak dibantu, all hell will break loose. And soalan dia, can this government last 6 months? If 6 months from now, Najib is still in jail. Assalamualaikum. Salam sejahtera.